Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk kita pada hari ini ialah Revolusi Industri 4.0. Adakah Al-Quran dan As-Sunnah dapat memupuk akhlak dan etika masyarakat di era Revolusi Industri 4.0? Kami dari kumpulan 2. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Yang pertama, Anis Liana. Yang kedua, Nadia Batrisha. Yang ketiga, Siti Nur Atika. Yang keempat, Muhammad Haziq. Yang kelima, Nur Anis. Pembentangan kami pada hari ini akan terbagi kepada 5. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, definisi Revolusi Industri 4.0. Yang ketiga, sejarah Revolusi Industri 4.0. Yang keempat, peranan Islam dalam menepani cabaran Revolusi Industri 4.0. Yang kelima, kesimpulan. Revolusi Industri 4.0 merupakan trend dalam dunia perindustrian yang menggabungkan teknologi automasi dan teknologi cyber. Antara beberapa buah negara yang maju menggunakan teknologi ialah Amerika Syarikat, Jepun, China dan sebagainya. Semua teknologi ini dicipta dengan izin dari Allah SAW. Dari segi kemunculan idea penambahbaikan produk sedia ada, malahan penciptaan produk Sejarah Revolusi Industri 4.0. Sejarah Revolusi Industri 4.0 terjadi apabila perubahan corak hidup masyarakat dan cabaran hidup masyarakat terjadi. Gerakan ini juga membawa kepada kehidupan yang lebih maju untuk masyarakat. Gerakan ini terjadi apabila pemimpin dan ilmuwan memikirkan secara kritis tentang bagaimana untuk memajukan masa depan. Terdapat 4 revolusi industri yang terjadi. Pada revolusi industri yang pertama, ia bermula pada abad 18. Penciptaan enjin steam berasaskan air dan wap disita pada 1974. Perubahan cara kerja ini terutamanya penggunaan tenaga manusia dan haiwan dikurangkan untuk memudahkan dan mempercepatkan kerja-kerja manusia. Ini juga menyebabkan peningkatan ekonomi dan permintaan kepada arang batu. Pada revolusi industri yang kedua, ia terjadi pada abad 19 dan ke-20 yang menemukan elektrik. Terdapat pelbagai perkakas elektrik yang diciptakan pada masa ini seperti televisyen, jet kettle dan bermacam-macam lain. Pada revolusi industri yang ketiga, ia muncul pada tahun 1970. Ia menggunakan sistem automatik yang digawakan oleh komputer. Seterusnya, pada revolusi industri 4.0, ia dilancarkan pada masa 2011. Ia diciptakan di Jerman yang menekankan perkembangan teknologi. Asal-usul revolusi industri. Revolusi industri 4.0 sebenarnya pertama kali diperkenalkan oleh German Industry Science Research Alliance pada 2011. Revolusi industri mula mendapat penerimaan dari masyarakat pada tahun 2018. Penggayaan teknologi ini terbahagi kepada 2, yang terdiri daripada penukaran data secara manufaktur ataupun automatis. Teknologi bersumberkan digital ini telah mengubah cara perniagaan dijalankan, seperti contoh perniagaan GrabFood, Foodpanda, DHL dan lain-lain. Inilah contoh perkhidmatan atas talian. Perkhidmatan atas talian ini juga memudahkan kerja-kerja pembelian makanan, penghantaran barang dan sebagainya. Inilah yang dinamakan revolusi industri. Antara kesan positif Revolusi Industri 4.0 adalah dapat membina sebuah masyarakat yang progresif yang menggunakan sains dan teknologi moden. Hal ini akan dapat menjadikan sebuah negara itu berdaya saing dan tidak ketinggalan dalam teknologi. Seterusnya, punca pendapatan juga dapat dipertingkatkan dan dapat dilipat kali gandakan. Hal ini kerana negara yang maju mampu melakukan perniagaan dan pelaburan sekaligus meraih keuntungan untuk negara. Dan yang ketiga, hubungan diplomatik juga dapat diperkukuhkan. Hal ini sekaligus dapat menarik ramai pelabur untuk melabur kepada negara kita. Dan yang keempat, keselamatan
negara juga dapat diperketatkan. Hal ini dapat mengelakkan negara jiran maupun negara lain untuk menceroboh negara kita daripada sempadan air, udara maupun darat. Antara kesan negatif revolusi industri 4.0 adalah kadar pengangguran dalam negara semakin meningkat. Hal ini disebabkan penggunaan teknologi seperti robotik dalam sektor perindustrian telah menggantikan tenaga kerja manusia. Hal ini menyebabkan ramai pekerja dibuang dan diberhentikan, dan malahan graduan universiti perlu bersaing sengit untuk mendapatkan pekerjaan. Seterusnya, revolusi industri 4.0 dapat mengubah cara manusia bekerja dan hidup. Hal ini kerana manusia terlalu bergantung harap terhadap teknologi dan menyebabkan tenaga kerja mahir manusia semakin berkurang. Manusia akan menjadi semakin malas dan kurang berkemahiran. Seterusnya, penyelewengan info dan fakta. Hal ini boleh diambil kesempatan oleh musuh-musuh Islam untuk memutarbalikkan fakta mengenai agama Islam dan menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat. Cabaran revolusi. Cabaran revolusi terdiri kepada 3, iaitu ekonomi, sosial dan teknologi. Dari segi ekonomi, yang pertama ialah aspek ketidakstabilan ekonomi negara. Kos yang diperlukan adalah sangat tinggi untuk memajukan negara. Yang kedua, kos pelaburan modal yang sangat besar dalam teknologi dan maklumat. Pembelian jentera dan teknologi yang canggih memerlukan belanja dan kos yang sangat besar. Bukan itu sahaja, revolusi industri yang keempat ini juga hanya memerlukan tenaga kerja yang mempunyai kemahiran dan berpengetahuan tinggi. Hal ini kerana semakin bertambah teknologi yang canggih, semakin berkurang tenaga tidak berkemahiran dan berpengetahuan tinggi. Oleh itu, negara lebih memilih untuk mengambil tenaga kerja yang berkemahiran dan berpengetahuan tinggi agar dapat mengendalikan teknologi yang telah diinvensikan pada revolusi industri yang terkini. Dari segi teknologi, yang pertama ialah kekurangan infrastruktur yang canggih. Isu rangkaian internet yang lemah di seluruh negara. Seterusnya, kesiapsiagaan Malaysia sangat lemah untuk diselaraskan dengan revolusi industri yang terkini. Yang kedua, ancaman keselamatan dan risiko jenayah cyber. Tersebarnya maklumat penting secara tidak terkawal dan secara meluas. Berlaku penggodaman, penipuan dan kebocoran maklumat. Peranan Islam dalam mendepani revolusi industri. Seiring dengan kemajuan sektor perindustrian, ini menjadikan kehidupan manusia semakin mudah dan kompleks. Dari pandangan lain, ini mempunyai lebih banyak ruang untuk pelbagai kaedah penyelesaian masalah. Ayat Al-Quran memberi seruan kepada manusia agar mengkaji meneliti alam untuk memahami dan mendalami ilmu supaya dapat membangunkan sesuatu tamadun yang berkualiti. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Maksudnya, tidakkah kamu memperhatikan bahawa Allah memudahkan untuk kemudahanmu apa yang ada di langit dan di bumi dan melimpahkan kepada kamu nikmatnya yang zahir dan batin. Surah Al-Luqman ayat ke-20. Dalam konteks pendidikan, guru dan ibu bapa perlu menjadikan sebuah medium utama bagi menyampaikan perkara yang disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis bagi membantraskan kesan-kesan revolusi industri 4.0 semakin menular.
Dengan adanya guru, ini dapat memantapkan lagi aspek kecerdasan dan keharmonian generasi kini. Konsep pembelajaran berterusan juga dapat meningkatkan kebersamannya dan melahirkan generasi muda mempunyai ilmu pengetahuan yang kekal relevan. Dengan modal insan yang efisien, mereka akan bersedia untuk melakukan penambahbaikan, memahami dan menguasai perkara baru dalam kesekitaran dan bijak membezakan perkara yang baik dan buruk. Pemikiran yang terbuka akan menjadikan mereka individu yang sentiasa berkebolehan pada masa hadapan. Justru itu, guru dan tenaga pengajar memikul tanggungjawab yang besar dalam situasi ini supaya dapat melahirkan modal insan yang sentiasa efisien dan berguna. Institusi pendidikan juga memainkan peranan besar dalam situasi ini seperti penganjuran pelbagai program yang mempunyai manfaat kepada anak muda agar dapat mengurangkan masalah sosial, malahan keruntuhan akhlak dalam generasi kini. Natijahnya, revolusi industri 4.0 ini memberi pelbagai impak kepada negara dan juga manusia dari segi kecanggihan teknologi. Umumnya, setiap daripada kita memainkan peranan yang penting di sebalik keberadaan teknologi ini dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Hal ini juga memberi pandangan hidup dari sudut perspektif Islam kerana setiap yang ada di muka bumi ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan kemajuan teknologi sekarang ini iaitu di fasa keempat. Selain itu, antara cabaran yang dapat disimpulkan kerana kepesatan teknologi ini adalah moral dan akhlak seseorang insan yang didapati semakin pudar. Hal ini perlu dibendung agar lebih banyak masyarakat yang menghargai alam yang merupakan pinjaman semata-mata kepada kita sebagai manusia. Ini perlu diterapkan dalam kehidupan masing-masing supaya sentiasa memperingati utusan yang telah ditulis dalam Al-Quran. Dari segi pendidikan awal di institusi pengajian seperti guru dan bapa merupakan tunjang utama dalam mencorakkan generasi kini yang diibaratkan sebagai kain yang putih. Dengan perlu mempunyai keimanan dan keberanian yang mantap untuk menghindari kesan-kesan negatif revolusi industri 4.0. Justru itu, masyarakat mempunyai warna kehidupan baru dari aspek kemodenan teknologi. Sebagai contoh, kini semua di hujung jari, termasuklah pengutipan hutan dengan cara peringatan automatik. Kesimpulannya, setiap negara yang maju malah berdaya saing mempunyai implementasi yang kukuh dengan penggunaan teknologi canggih mengikut teknik revolusi industri terkini. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang buruk datang daripada kesilapan kami.